Tahun ni sudah tersedung ya kan angin dah. Sesma. Okey, sudah. 7.40 minit. Okey, so kita mula kan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okey, jadi ada 9 orang. Jadi beritahu saja kalau sudah cikgu mula buka slide nanti, cikgu tak tahu apa yang berlaku di belakang. So kalau macam cikgu Asyik sudah menerangkan dan ada kawan kamu yang belum dapat masuk, beritahulah. Okey. Yes, sir. So kita tengok balik kita punya slide minggu lepas. Masih nota yang sama, bab 2. Cuma masuk subtopik barulah. Okey. Subtopik kedua. Perkembangan model atom. Enda. Okey. Jadi yang minggu lepas kita sudah bincangkan pasal jirim. Okay. Kita sudah bincang bersama tentang jirim. Okay. Jirim ada 3, pekerja, cair dan gas, dan satu tambahan iaitu plasma. Cuma plasma kita tidak cerita dengan lebih detail lah, sebab dia lebih kepada apa ni? Yang sukar ditemui, jarang ditemui di muka bumi ni. Dia banyak di alam semesta, angkasa lepas lah. Okay. Kejadian pembentukan bintang-bintang di angkasa lepas lah, itu plasma. Okay. Jadi macam biasa yang dibincangkan dalam jirim ni pekerjaan cair dan gas lah, itu yang biasa lah, dan mendengar rendah pun kamu sudah jumpa benda tu. Okay. So kita masuk seterusnya, perkembangan model atom. Okay. Okey, jadi dalam subtopik ni ada 3 benda yang perlu kita cover lah, yang perlu selepas kita bincangkan, kita tahu apa benda yang kita belajar selepas itu. Iaitu yang pertama, menyatakan zarah subatom dalam pelbagai atom unsur. Nanti kita tengok apa benda dia maksudkan ni, menyatakan zarah subatom. Subatom itu yang kecil-kecil lah, okay, dalam pelbagai atom unsur. Kemudian membandingkan dan membezakan jisim relatif dan cas relatif proton, elektron dan neutron. Dalam atom tu ada elektron, ada proton, ada neutron. Jadi kita akan bandingkan antara ketiga-tiganya itu dari segi jisim dia, jisim relatif dan juga cas-cas dia lah. Kemudian membuat urutan model struktur atom berdasarkan model atom Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr dan Chadwick. Semua nama-nama orang lah. Okay, ada orang lah yang mengkaji struktur atom tu daripada sekecil-kecilnya sampailah bentuk yang sekarang ni. Macam cantik lah, macam gambar yang awal-awal tadi tu. Okay. Jadi kita akan tengoklah urutan susunan model. Siapa yang pertama siapa yang pertama menemui struktur atom ni. Macam mana rupa dia. Lepas tu yang kedua macam mana dia berkembang. Okay, jadi kita tengok yang pertama, zarah subatom. Zarah subatom. Okay. Sama dia dalam buku teks. Ya, apa dia? Ada orang dah dapat masuk, sir. Ada orang tidak dapat masuk. Itulah lambat. Okay, Zati ya. Dah masuk. Ibu lambat, kamu lagi lambat. Ni lagi. Okay. Where is my slide? This one slide. Okay. Okay, nampak slide? Okay, nampak slide? Okay. Ada tak kamu nampak? Tak nampak. Dah nampak, sir. Dah nampak? Ai. Aduh. Ya. Sekejap. Open. Ada lagi mau masuk? Baru mau masuk slide. Ada lagi mau masuk. Okay.
Suara jelas juga bahkan? Boleh dengar? Tidak juga dia lagging kah? Sangkut-sangkut kah? Tidak, sir. Masih dia nampak slide? Nampak sudah? Nampak, sir. Okay, alright, good. Nampak, sir. Okay. So, Sarah subatom. Itu dia. Okay, first elektron. Okay. Sarah pula. Zarah subatom. Elektron. Okay. My pen. Okay. Elektron. Okay, simbol dia E lah. Okay. Charge relatif, ini fakta lah. Memang kamu tak boleh ubah-ubah lah. Memang dia inilah ni. Kalau kamu letak nombor lain, tanda lain, memang salah lah. Okay, jadi charge relatif untuk elektron, negatif 1 lah. Okay, elektron. Jisim relatif dia 1/1840. Ini pun fakta. Tak boleh nilai lain. Okay, kalau kamu letak lain, salah. Selalunya keluar di dalam soalan objektif. Okay. Jisim relatif 1/1840 untuk elektron. Okay. Di mana kedudukan elektron? Dia di luar. Okay. Di luar nukleus. Jadi yang baru masuk. Kes baru bangun kan. Aduh, okay. Right. Okay. Kemudian Siapa yang mau masuk? ada yang masuk. Astagfirullahaladzim. Ada. Siapa lagi yang masuk? 12 orang. Kasih ke sampai 7.40. Masih ada yang lambat yang masuk. Boom. Gawawi Ahadin, macam mana pernah kakak dia sekolah atau puan ni? Ya ke? Ahadin. Kakak dia ke abang dia? Kalau tak silap lah, kalau tak salah orang. Yang biasa dengar nama bapak tu Ahadin. Okay, ada lagi tidak? Sambung. Kita beritahu je. Terus makan. Oh, sudah. Tenang. Padam. Okey, dah apa? Okey, kemudian proton. Okey, proton. Simbol dia P. Okay. Charge relatif positif 1. Proton positif lah. Jisim relatif 1. Okey. Di mana kedudukannya? Di dalam nukleus. Itu dia tarik keluar. Dan ya, inilah. Okey. Dia di dalam nukleus. Okey, yang bulat-bulat tu. Neutron pula. Simbol dia N yang kecil. Charge relatif kosong, neutral lah. Dia charge. Jisim relatif sama dengan 1 juga, sama dengan proton. Okey. Di mana kedudukannya di dalam nukleus. Jadi dalam nukleus ada 2 subatom ataupun ialah ada 2 subatom iaitu proton dan neutron di dalam nukleus, di tengah-tengah inilah. Ini orang di tengah-tengah nukleus. Okey. Elektron mengelilingi nukleus di luar. Elektron. Keliling. Itulah model atom yang sekarang ni lah. Okey. Jadi ada 3 elektron, proton, neutron. Okey, zarah subatom dalam sesuatu unsur ataupun atom. Okey. Dalam satu unsur ataupun atom tu ada subatom iaitu proton, neutron dan elektron. Di mana kedudukan proton, neutron? Proton, neutron berada di dalam nukleus. Manakala elektron mengelilingi nukleus. Itu dia punya point. Okay. Settle. Nah, ini dia. Perkembangan model struktur atom. Ini kita belajar sejarah sedikit lah. Okay. Sejarah macam mana atom ni
orang temui. Atom tidak boleh diperhatikan melalui mata kasar maupun mikroskop. Mikroskop pun tak boleh nampak ni atom. Okay. Yang lain macam mana? Orang boleh jumpa ni. Model struktur atom yang diketahui sekarang hasil usaha ramai ahli saintis lah. Okay. Yang sekarang yang kita guna pakai ni adalah hasil usaha orang lah. Para saintis ni buat kajian, kemudian berkembang sampailah yang sekarang model atom yang kita guna pakai sekarang. Hasil diorang, usaha diorang lah. Menyebabkan kita pun pening kepala mau belajar pasal benda yang diorang kaji. Okay. Kajian tentang atom bermula sejak pengenalan teori tentang atom oleh Demokritus, seorang ahli falsafah Yunani. Ini sejarah je lah. Kalau soalan SPM mau keluar ni, paling pun dia keluar di objektif. Dan tidak banyak lah, jarang lah keluar. Kalau paling keluar pun dia tanya soalan pasal dia bagi gambar aja model atom, dia suruh pilih ABCD, siapa yang temui model atom tersebut, nama-nama orang tu lah. Okay, sekejap, tak lagi masuk. Dan kau nangis bah ini nak. Kenapa kau nangis tu? Enggak lah, Sir. Aduh. Jangan masa. Okay. Sampai dia sedih belajar kimia. Okay. Lepas tu perkembangan model atom ni semua ni. Okay, persentis. Kemudian ni sejarah dia. Bermula sejak pengenalan teori tentang atom oleh Demokritus. Kemudian model atom Dalton. Ini dia. Dalton's atomic model. Jadi model yang si atom pula. Model atom yang si Dalton ni buat, inilah ada proton, ada neutron dan ada elektron. Sama saja. Macam awal kita mendapat kan. Okay. Dia bermula 1766 hingga 1844. Ya, tak ada lah. Jirim terdiri daripada zarah yang dipanggil atom. Itulah. Okay. Atom ialah jasad berbentuk sfera yang kecil. Okay. Atom ialah jasad berbentuk sfera yang kecil dan tidak boleh dicipta, dimusnahkan atau dibahagi. Okay. Ini teori si Dalton lah. Okay. Bentuk sfera kecil dan tidak boleh dicipta, dimusnahkan atau dibahagi. Unsur yang sama mempunyai atom yang sama. Okay, unsur yang sama mempunyai atom sama. Ini pun selalunya keluar dalam objektif lah. Dia bagi kriteria ni. Dia tanyalah ABCD, pilih siapa punya penemuan atom Dalton lah. Dalton ya. Unsur yang sama mempunyai atom yang sama. Itu saja pasal si Dalton. Okay. Okay. Kemudian Thomson pula. Apa dia kata? Dia bermula 1856 hingga 1940. Bermaksud 1846. Menemui zarah bercas negatif yang dipanggil elektron. Okay. Si Dalton dia cuma tahu ada elektron, ada neutron, ada proton, itu saja. Tapi dia tidak tahu ada cas. Si Thomson pula dia temui bahawa elektron itu ada cas negatif. Okay. Jadi maksud dia kajian orang tu semakin berkembang. Daripada sikit lepas tu bertambah. Si Thomson memperbaiki penemuan si Dalton. Okay, atom sebagai sfera yang bercas positif, okay, dengan beberapa elektron di dalamnya. Ini si Thomson lah. Dia kata atom tu sebagai sfera. Betul, si Dalton pun kata, Dalton kata atom tu memang sfera, jadi sama. Cuma si Thomson tambah bahawa atom sebagai sfera yang bercas positif dengan beberapa elektron di dalamnya, dia kata. Seperti inilah gambar aja dia ni. Dia kata elektron pun di dalam. Jadi di sini kalau kita tengok, kita bandingkan dengan model atom yang sekarang, teori si Thomson ni salah lah. Dia kata elektron tu pun di dalam atom tu, di dalam inilah campur dengan proton. Sebenarnya elektron dia bergerak di luar lingkaran nukleus tu. Yang sekarang lah, cuma ini penemuan si Thomson masa tu. Okay. Alhamdulillah. Itu saja. Artinya itu saja penemuan yang si Thomson buat. Dia cuma tambah
yang betul iaitu elektron tu bercas negatif. Itu saja. Dan sfera tu sfera. Atom tu berbentuk sfera lah. Itu dia kata. Okay, sama dengan Dalton. Okay. Kemudian Rutherford pula. Ini macam mau dapat ni. Ernest Rutherford dari 1871 hingga 1937. Nukleus sebagai pusat atom. Diorang Dalton dengan Thomson, diorang tidak nampak tu nukleus. Diorang cuma sebut dalam satu atom tu ada proton, elektron, neutron. Itu Dalton. Dalton tidak temui sebarang cas. Dia cuma kata sfera atom tu bentuk sfera kecil, tidak boleh dimusnah, tidak boleh dicipta, tidak boleh dibahagi. Itu Dalton. Kemudian si Thomson. Ya. Thomson kata dia tambah baik teori si Dalton. Tambah baik teori si Dalton. Okay. Dia tambah baik model si Dalton. Dia kata elektron bercas negatif. Betul lah. Dalton tidak kata. Si Thomson yang kata dia jumpa. Lepas tu dia setuju dengan Dalton bahawa atom tu sfera. Betul. Cuma dia tambah lagi bahawa elektron tu berada di dalam atom. Okay, bersama-sama dengan proton. Itu teorinya lah. Dan actually teorinya itu salah lah. Okay, jadi Rutherford lagi. Dia tambah baik. Okay. Nukleus sebagai pusat atom. Dia kata sudah ada nukleus terwujud sebagai pusat atom. Okay. Kemudian menemui zarah bercas positif yang dinamakan proton di nukleus. Ini macam makin bagus lah, makin tepat lah. Menemui zarah bercas positif yang dinamakan proton. Si Dalton pun ada jumpa proton. Cuma dia tidak tahu itu ada cas. Ya. Dan dia tidak tahu di mana berada kedudukan sebenarnya proton tu. Okay. Jadi si Rutherford dia kata proton tu di nukleus. Okay. Menemui zarah bercas positif yang dinamakan proton di nukleus. Okay. Hampir seluruh jisim atom tertumpu di nukleus. Teori dia lah. Okay. Elektron bergerak di luar nukleus. Dia tambah baik dah. Daripada si Thomson tadi dia kata elektron bersama proton dalam atom. Dia tidak sebut nukleus. Dia tidak ada jumpa pun nukleus. Mungkin dalam otak orang time tu belum kenal pun perkataan nukleus. Tak pernah dengar pun perkataan nukleus. Jadi si Rutherford yang keluarkan istilah ni, nukleus di tengah-tengah atom. Jadi elektron tu pula bergerak di luar nukleus keliling. Okay. Rutherford lah. Sir. Yes. Ada orang mau masuk, Sir. Ada orang mau masuk. Okay. Ada orang mau masuk Mana dia? 16 orang. Where are you? Sementara tu kita minum dulu. Janganlah stres-stres, santai-santai lah minumnya. Mana sudah dia? Tidak pun. Lambat juga. Boleh minum? Air. Astagfirullah. Minumlah kau tu di rumah. Kan kau dalam kelas. Dalam kelas kalau kau mau minum, okay. Boleh. Ay. Okey. Kalau cikgu punya kelas ni santai je. Alah, tak payah stres-stres sangat. Saya mantap, Sir. Mana seorang yang mau masuk ni? Ada. Hilang dulu. Nantilah kita teruskan dulu. Yang sudah mula ada yang mau masuk. Okay. Betul. Okay, model atom Bohr. Niels Bohr. Okay, 1885, 1962. Elektron di dalam atom bergerak dalam petala di sekeliling nukleus. Elektron di dalam atom bergerak di dalam petala di sekeliling. Artinya dia tambah baik teori si Rutherford. Okay. Rutherford kata elektron bergerak di luar nukleus. Itu saja dia kata. Kemudian
si Niels Bohr buat kajian lagi, kajian-kajian dia temui, dia jumpa bahawa elektron ni bergerak di dalam petala dia. Dia bukan bergerak sesuka hati. Dia ada punya lingkaran, dia punya orbit petala lah. Okay, di sekeliling nukleus. Jadi dia tidak akan berlanggaran satu sama lain lah. Dia punya ada laluan dia. Itu si Niels Bohr punya penemuan. Itu saja. Wah, simple kerjanya. Terus dapat nama. Wah, ini. Okay. Tapi punya kajian tu bukannya mengambil masa 1 hari 2 hari. Lama bertahun-tahun. Tengok tu 1885 sampai 1962. Barulah dia dapat tu. Elektron di dalam atom bergerak di dalam petala, di sekeliling. Itu je dia jumpa. Selama berapa tahun. Okay. Jadi dia bukanlah uji kaji yang hari ini test, terus dapat keputusan. No. Mengambil bertahun-tahun baru dia jumpa. Okay. Okay, jadi itu saya punya kajian dan terus dapat nama. Tapi yang masa bertahun lah. Okay. Kemudian model atom Chadwick. Chadwick apa dia kata? Okay. Menjumpai zarah neutral. Nah, selama ni yang sebelum ni si Dalton ada sudah kata ada elektron, ada proton, ada neutron. Cuma tidak tahu ada charge ke tidak. Ada. Yang si Thomson, apa lagi? Rutherford, Niels Bohr, semua tu cuma fokus kepada elektron dan proton. Nukleus juga. Orang tidak nampak neutron ni. Kita orang tidak berapa fokus pada neutron. Jadi si Chadwick yang nampak ni neutron. Kita orang masuk. Oh, si Nur Hadira. Selamat pagi Nur Hadira. Baru bangun kan ni? Okay. Okay. Jadi si Chadwick jumpa dia jumpa neutral, zarah neutral iaitu neutron wujud di dalam nukleus. Jadi si Rutherford sudah kata di dalam nukleus, dalam satu atom ada nukleus tengah-tengah, okay, ada nukleus dan ada proton dia kata. Elektron bergerak di luar nukleus. Itu si Rutherford. Dia tidak jumpa pun ada neutron di dalam nukleus tersebut. Dia tidak sebut. Ya, maksudnya dia tidak temui lah. Kemudian si Niels Bohr. Niels Bohr pula dia kata dia cuma jumpa elektron tu bergerak pada petala dia di luar nukleus. Itu saja. Tidak ada yang jumpa nukleus tu berada di dalam nukleus pula. Neutron tu berada di dalam nukleus. Si Dalton ada jumpa neutron, cuma dia tidak tahu di mana kedudukan. Dia just hambur dia secara rambang, secara rawak bahawa dalam satu atom ada elektron, ada proton, ada neutron. Itu saja. Semua tu dia tahu, bergerak mana pun dia tahu. Okay. Kemudian sedikit-sedikit si Thomson perbaiki, kemudian si Rutherford perbaiki, dia Niels Bohr perbaiki dan sekarang si Chadwick. Dia kata neutron berada di dalam nukleus. Jadi bermaksud dalam nukleus tu ada dua lah atom, iaitu proton dan juga neutron di dalam nukleus, iaitu Chadwick. Neutron menyumbang hampir separuh daripada jisim suatu atom. Neutron hampir separuh. Satu atom tu kalau contohlah berat atom tu 1 kilogram, neutron tu menyumbang hampir separuh, mungkin 500 gram. Berat tu adalah daripada neutron. Okay. Dan menyumbang separuh daripada jisim suatu atom. Itu teori si Chadwick. Jadi model atom Dalton. Inilah sfera saja, bulat. Proton, elektron, neutron tu dia tidak tahu. Tapi dia sebutlah, dia tidak tahu di mana kedudukannya, meletak saja. Jadi dia upamakan sebagai sfera saja atom. Kemudian si Thomson ada charge positif. Sfera yang bercharge positif. Elektron pun di dalam. Itu si Thomson. Kemudian Rutherford, dia kata elektron bergerak di luar nukleus. Di luar nukleus yang mengandungi proton. Ini dia punya nukleus tengah-tengah ni. Ada proton. Jadi ini bergerak keliling nukleus. Dan ini adalah atom, biji lah. Okay. Kemudian si Bohr. Hampir mau sama kan, mau dapat tu kan yang kita guna pakai sekarang. Dia bergerak di petala, okay. Elektron ni.
petalanya masing-masing. Yang ini ada nukleus. Dalam nukleus ni ada proton positif. Okey. Betul. Kemudian si Chadwick lah yang melengkapkan penemuan struktur atom. Dia kata neutron di dalam nukleus. Jadi ada proton dan neutron. Yang merah proton, yang biru neutron. Neutron ni neutral, tidak ada charge. Proton bercharge positif dan berada di dalam nukleus tengah-tengah. Dan elektron bergerak dalam petala dia, orbit dia masing-masing, mengelilingi di luar nukleus. Di luar nukleus. Ini adalah biji atom. Dalam atom tu inilah benda-benda yang dalam. Okey. Inilah sekarang model atom yang kita guna pakai sejarahnya lah. Okey. Settle. Okey. Okey. Habis. Pasal perkembangan. Habis. Baru habis topik yang kedua kecil. Yes, sir. Okay, sir. Belum habis semua, sikit lagi. Masih dia dalam struktur atom. Okay, masih dalam struktur atom. Tadi itu sejarah dia. Okey, sejarah. Sejarah mungkin berulang. Okey, perkembangan model atom tadi tu. Sekarang baru kita masuk struktur atom. Sambunglah terus kan, dalam langsung aja habiskan. Okay. Struktur atom, yang pertama ada 4 perkara yang perlu kita cover. Jadi tadi tu yang untuk subtopik kedua, perkembangan model atom, yang perlu kita tahu ialah nama-nama saintis yang membuat penemuan, yang membuat penemuan tentang struktur atom tadi tu. Si Dalton yang pertama, kemudian Thomson yang kedua, kemudian yang ketiga Rutherford, Ernest Rutherford yang ketiga, yang keempat siapa? Niels Bohr. Ada yang ketunggal tak? Yang keempat Niels Bohr dan yang kelima Chadwick. Chadwick yang melengkapkan semua orang punya teori-teori itu yang kita guna pakai sekarang ni lah. Okay? Itu je lah yang kita kena tahu. Kemudian Dalton, apa yang dia kata sfera bulat. Atom tu bentuk sfera. Dan kemudian si Thomson kata dalam atom tu sfera ada charge positif, proton, dan ada elektron di dalamnya. Tapi atom tu bercharge positif. Kemudian Thomson, lepas tu Rutherford kata ada elektron yang bergerak di luar nukleus. Okey, ada nukleus sudah. Okay. Dan proton di dalam nukleus lah. Itu Rutherford. Kemudian Niels Bohr, dia kata elektron tu bergerak di luar nukleus, di dalam petalanya masing-masing. Orbit je lah. Itu Niels Bohr. Kemudian Niels Bohr, atas Niels Bohr, Chadwick Chadwick ya, yang melengkapkan semuanya. Di dalam satu atom adanya nukleus di tengah-tengah. Dalam nukleus ada proton, ada neutron. Neutron bercharge neutral, tidak ada charge. Proton positif lah, dan elektron bergerak di luar nukleus dalam petalanya dan bercharge negatif. Okay, dan hampir separuh jisim atom tu disumbangkan oleh neutron. Itulah teori si Chadwick. Itu yang perlu kamu tahu. Okay. Kemudian kita tengok struktur atom. Jadi sudah kita tahu perkembangan model atom tu sampai yang kita temui yang sekarang kita guna pakai sekarang. Kita tengok struktur atom, iaitu mendefinisi nombor proton dan nombor nukleon. Kita tengok tadi, ada wujud proton dan nukleon. Nukleon ni nanti kita tengok macam mana. Okay. Dia berkaitan dengan neutron jugalah. Okay. Mendefinisi nombor proton dan nombor nukleon. Kemudian menentukan nombor nukleon, nombor proton dan bilangan elektron dalam suatu atom. Menulis perwakilan piawai bagi atom dan membina raja struktur atom dan susunan elektron. Yang ini. Okay. Ni, nombor proton dan nombor nukleon. Okey. Dalam buku teks ada ni. Dalam buku teks orang tengok buku digital. Ini pun, slide ni pun memang refer 100% buku teks lah. Okay. Nombor proton dan nombor nukleon bagi atom oksigen, natrium dan juga klorin. Okey, atom oksigen, bilangan protonnya.
8. Bilangan neutron 8. Nombor proton 8. Nombor nukleon 16. Okay, juga natrium. Okay, proton dia 11, neutron 12, proton 11, nombor nukleon 23, klorin dan sebagainya lah. Kita tengok macam mana boleh ada nombor-nombor, macam mana kita boleh peroleh, macam mana kita boleh dapat. Kalau di soal macam mana kita mau kira. Jadi kita tengoklah. Ini jadual dulu Jadual sebagai gambaran awal. Okey. Okey, ini dia punya formula yang perlu kamu ingat. Okay. Nombor nukleon. Macam mana mendapat nombor nukleon? Adalah hasil tambah bilangan proton dan juga bilangan neutron. Kamu tambah bilangan proton dengan bilangan neutron, kamu akan dapat nombor nukleon. Okey. Ataupun nombor proton ditambahkan dengan bilangan neutron. Sama lah tu. Okay. Lebih kuranglah perkataannya saya tukar-tukar. Tapi sama lah tu. Okay. Macam mana mendapat nombor nukleon. Kalau ditanya, kalau dia suruh cari nombor proton, kamu pusinglah formula tu, kasih tunggu balik, kasih pindah-pindah dia. Kalau disuruh cari bilangan neutron, sama juga, kasih pindah dia tu. Kasih pindah. Jadi, kalau cari bilangan neutron bermaksud nombor nukleon tolak nombor proton. Tentulah kamu pindah-pindahkan sini formula, pindah ke sebelah, untuk dapatkan yang mana yang soalan tu minta. Itu je. Okay. Ini dia punya formula. Okay, bilangan proton campur bilangan hasil tambah proton dan neutron, kamu akan dapat nombor nukleon. Okey. Tidak. Bilangan proton dalam nukleus suatu atom dikenali sebagai nombor proton. Okay. Bilangan proton di dalam nukleus suatu atom dikenali sebagai nombor proton. Okey. Kalau kamu dibagi gambar rajah, ini nukleus lah contoh. Dalam tu dia kata ada proton. 1, 2, 3, 4, 5 lah contoh. Ini bermaksud bilangan proton di dalam nukleus ada 5. Bermaksud nombor proton dia nombor proton ialah X, A, 14945. Nombor proton lah. Itu nombor plate number. Plate number kereta. Okay. Kalau dia minta nombor proton, bukanlah plate number proton saga. Okay. Jadi dia adalah 5 biji lah. Itulah 5. 1, 2, 3, 4, 5. Itu nombor proton. Okey. Okey. Betul kan? Ini pun susah lah. Okey. Kemudian jumlah bilangan proton dan neutron di dalam nukleus suatu atom dikenali sebagai nombor nukleon. Kamu tambahlah. Dia bagi dalam nukleus tu letaklah. Okey, contoh sekali lagi ini atom. Okay, dalam atom ada nukleus, nukleusnya tengah-tengah ada proton sini. 2 biji proton. Kemudian neutron dia ada charge. Letaklah kita boleh letak bulat. 2 biji lah juga. Jadi hasil tambah proton dengan neutron ada 4. Jadi nombor nukleon dia nombor nukleon dengan 4. Kamu tambahlah tu proton tambah neutron 4. Jadi nombor nukleon 4. Senang ya bun. Okey, settle. Atom unsur yang berlainan mempunyai nombor proton yang berlainan. Lain unsur lainlah dia punya nombor proton. Okey, masing. Okay. Contohnya atom natrium mempunyai nombor proton 11 dan atom klorin mempunyai nombor proton 17. Lain unsur, lain nombor protonnya, lain bilangan protonnya. Tidak sama. Okey. Lagi. Contoh, atom aluminium mempunyai 13 proton dan 14 neutron. Apakah nombor proton dan nombor nukleon atom aluminium? Senang tu kan. Kalau SPM, alhamdulillah. Apakah nombor proton? Nombor protonnya 13 lah kan tu. Dalam soalan sudah ada jawapan. Kalau dapat jawab lagi, Allahu Akbar, baik kamu pergi bertaubat lah. Dan nombor nukleon. Dia minta nombor nukleon, kamu tambahlah. Proton tu tambah dengan neutron. Jadi 13 tambah 14. Dapatlah 27. Itu adalah nombor nukleon. Selesai. Kan? Itu dia. Ini soalan. Saya cikgu sudah pesan dengan kamu punya senior-senior lah yang mau sekian ni.
Baca betul-betul soalan dengan teliti, slowly, jangan kelam kabut. Selalunya dalam soalan tu ada jawapan. Macam inilah contohnya. Okay. Nombor proton, bilangan proton. 13. Nombor nukleon tambahlah. Neutron tambah proton dapatlah 27. Selesai, senang memaham kan? Okay. Contoh 2, nombor nukleon atom ialah atom kalium ialah 39, atom kalium mempunyai 19 proton, berapakah bilangan elektron? Nenda. Dan neutron bagi atom kalium. Berapa proton? Berapa elektron? Mana dia? Ya, ada pula dalam contoh-contoh tadi tak ada pula cerita pasal elektron. Dia cerita pasal proton dan neutron saja dan juga nukleon. Tiba-tiba pula ada elektronnya, apa hal, macam mana mau kira? Jadi untuk satu atom yang stabil lah, yang stabil, bilangan ataupun jumlah elektronnya mesti sama dengan jumlah protonnya. Kalau 19 proton bermaksud elektronnya pun 19, seimbang. Okay. Jadi elektronnya 19, neutronnya macam mana mendapat neutron? Okay. Senang tak tu, nukleon dia sudah bagi, nukleon 39. Okay. Kemudian proton pula 19. Kan dia punya formula tadi, nombor nukleon, pakai simbol je lah. Tak boleh juga, nukleon ni nak eja juga. Nukleon. Okey, sama dengan proton plus neutron. Okey, bilangan neutron. Dia suruh cari neutron, pindahlah. Jadi nombor nukleon ni tolaklah. Nukleon tolak proton. Jadi 39 tolak 19 lah ceritanya. Kan? So, berapa tu konon? Lisan ni. Jadi doktor belum jadi. So, inilah. Jadi bilangan elektron yang kita kata tadi, dia mesti sama dengan bilangan proton. Itu secara semula jadinya semua atom yang wujud di atas muka bumi ini, dia adalah seimbang, stabil. Bilangan proton sama dengan bilangan elektron, 19. Bilangan neutron, tolaklah nombor nukleon, tolak bilangan proton, 39 tolak 19, kamu akan dapat 20. Tiada unit dah, just nombor sahaja. Okay. Betul. Bilangan zarah subatom bagi atom klorin dan ion klorida. Okay. Atom klorin. Bilangan proton 17, bilangan neutron 18, bilangan elektron 17. Ion klorida, bilangan proton 17, bilangan neutron 18, bilangan elektron 18. Terus tanya, tadi juga kata kalau yang semula jadi kata tadi elektron mesti sama dengan proton. Proton 17, elektron pun mesti 17 lah. Ni apa hal lah tiba-tiba ni? Proton 17, tiba-tiba elektronnya 18. Kata sama. Itu soalan dia lah. Okey. Okey, kalau kamu tengok di sini, atom klorin itu adalah atom yang sengaja jadilah dia sebut pun atom klorin. Dan satu lagi ion klorida. Ion. Bila sebut ion bermaksud unsur itu ada mempunyai cas, sama ada dia cas positif ataupun cas negatif. Dalam contoh yang dibagi dalam jadual 2.2 ni, dia bagi contoh ion klorida yang iaitu bercas negatif. Bila bercas negatif bermaksud unsur itu, unsur klorida ni, ion klorida ni, dia mempunyai lebihan satu elektron. Itu kena faham. Lebihan satu elektron. Jadi, automatically bila dia kata lebihan satu elektron, dia akan jadi cas negatif sebab lebih elektron satu. Jadi, sepatutnya dalam keadaan semula jadi yang seimbang, dia sepatutnya sama. Jumlah proton dan jumlah elektron sama. 17 dan 17. Ni, 17 dan 17. Tapi memandangkan dia dipanggil sebagai ion klorida. Ion klorida sudah ada, bukan lagi ion klorin. Bila dia sudah bercas, dia jadi ion klorida nama dia. Masa dia seimbang, semula stabil, atom klorin, ini nama dia atom klorin. Bila dia sudah tidak stabil, dia mempunyai lebihan cas, sama ada cas positif ataupun negatif, nama dia jadi klorida, ion klorida. Sekarang kes ini ialah dia bercas negatif, lebihan satu elektron. Jadi bermaksud di sini akan jadi 18, ada lebih satu elektron di sini, satu elektron. Jadi dia cas negatif lah.
Kalau di sini yang contohnya di sini 18, yang ini 19, bermaksud dia ada lebihan 1 proton. Jadi dia akan jadi ion klorida positif. Itu saja. Okey, harap kamu faham. Okey, bila disebut ion bermaksud dia ada lebihan cas, sama ada cas positif yang lebih ataupun cas negatif yang lebih. Jadi tengoklah, bergantilah. Dalam contoh ni dia bagi lebihan 1 elektron, iaitu cas negatif. Okay. That's why lah bilangan proton dia tidak sama dengan bilangan elektron. Bilangan proton 17, bilangan elektron 18. Jadi dia cas negatif. Okay. Jadi atom klorin menerima 1 elektron untuk membentuk ion klorida. Atom klorin menerima 1 elektron untuk membentuk ion klorida dan menjadikan ion klorida mempunyai 1 elektron lebih daripada atom klorin. Itu dia. Okay. Bilangan proton dan neutron di dalam atom klorin dan ion klorida sama. Itu tak sama lah. Okay. Oleh itu, semasa pembentukan ion daripada sesuatu atom, bilangan proton dan neutron di dalam nukleus tidak berubah. Masa pembentukan ion. Pembentukan ion ni macam contoh dia bertindak balas lah. Bertindak balas secara kimia, ada unsur yang bertindak balas. Dan contoh sekarang ni atom klorin lah. Okay, atom klorin, apa yang berlaku dalam proses tindak balas kimia tu, dia menerima 1 elektron. Dia menerima 1 elektron membentuk ion klorida yang bercas negatif. Apa yang berlaku pada nukleus, proton dan neutron tidak berubah. Ya. Ada masuk tu. Oh. Ya, betul. Okey dah. Ini ada orang masuk. Okey. Jadi ini setelah. Jadi pembentukan ion di dalam nukleus, proton dan neutron tidak berubah. Okay. Perwakilan piawai bagi atom. Okay. Penulisan dia, macam mana kita mau tulis. Inilah dia. Okay. Ini kamu boleh jumpa ni di dalam jadual berkala penulisan dia ni. Okay. Jadi A yang bagian atas ni, simbolnya kita wakilkan sebagai A. A lah memang nombor nukleus, simbol dia A. Simbol A. Z adalah simbol bagi nombor proton dan X adalah simbol unsur. Unsur lah, kalau dalam jadual berkala letaklah di sini natrium. Kalau natrium lah, bukanlah dia tulis X. Dia tulis nama unsur tu lah. Kalau klorin, dia tulis Cl lah, klorin. Okay. Kalau oksigen, dia tulis oksigen lah, O. Ini dia punya nombor nukleus, letaklah nombor nukleus dia berapa? Berapa? 12. Ini 6, contoh lah. Jadi sini nombor nukleus dia 12, dia punya nombor proton 6. Itu contoh. Dia tidak akan tulis A pula sini, A dengan Z. Tidak, ini dia punya perwakilan secara am dia. Macam formula lah. Sini A mewakili nombor nukleus, Z nombor proton dan X adalah unsur. Okay. Raja struktur atom dan susunan elektron. Elektron suatu atom mengorbit mengelilingi nukleus pada petala masing-masing. Ini secara ringkasan adalah tentang perkembangan model atom jadi. Okay. Jadi inilah elektron suatu atom mengorbit mengelilingi nukleus pada petala masing-masing. Elektron akan memenuhi petala yang terdekat dengan nukleus dahulu. Elektron akan memenuhi petala yang terdekat dengan nukleus dahulu. Apabila petala yang terdekat dengan nukleus telah penuh, elektron akan diisi ke dalam petala yang berikutnya. Okay, nanti kita tengoklah macam mana susunan dia tu. Okay, macam mana kita melukis dia punya struktur atom. Okay, ini contoh dia. 2.12, bilangan maksimum elektron di dalam 3 petala pertama bagi unsur bagi nombor proton 1 hingga 20. Okay, ini syarat ya. Bagi unsur dengan nombor proton 1 hingga 20. Jadi mana menampak ni? Kita akan tengok daripada jadual berkala lah. Okay. Jadi sekarang nukleus tengah-tengah. Petala pertama. Okay. Bilangan maksimum elektron di dalam 3 petala pertama. 1, 2, 3. Okay. Okay.
bilangan elektron maksimum yang boleh diisi. Jadi untuk petala pertama, bilangan elektron maksimum yang boleh diisi ialah 2 biji sahaja. Jadi dia akan isi penuh petala yang paling hampir dengan nukleus. Petala pertama ni lah, dia cuma boleh isi dengan 2 elektron maksimum. Kemudian dia akan pindah ke petala kedua. Bilangan elektron ni dia bergantung kepada proton lah. Macam mana kita mau kenal pasti berapa banyak elektron daripada jadual berkala tu lah. Kita tengok dalam jadual berkala, kalau contoh sekarang ni berapa ni? 2, 8, 10 campur 8, 18. Apa maksudnya? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Ini ada 18 elektron. 18 elektron. Bermaksud dia punya contoh lah, ini X unsur. Sini 18. Maksudnya dia punya nombor proton 18. Jadi kita akan letak elektron pun 18 biji keseluruhannya. Ini nombor nukleus mungkin penting lah. Beberapa. Jadi itulah macam mana kita mau tentukan berapa banyak elektron di dalam suatu unsur tu. Daripada jadual berkala lah, kamu tengok dia punya nombor proton kalau 18, bermaksud jumlah keseluruhan elektron yang akan ada pada unsur tersebut mesti 18 dan susunan dia mesti ikutlah petala dia ni. Ikut petala dia. Sebab elektron bergerak ikut petala masing-masing dan ini dia punya syarat. Petala pertama maksimum boleh isi 2 sahaja. Kemudian dia akan pindah. Perlukan lagi, kalau 2 baru 2 kan. Jadi ini 18. Jadi dia perlukan lagi 16 biji lagi kan. Jadi petala kedua pula dia isikan dengan 8 elektron maksimum. Jadi masukkan lagi 8. Jadi 8. Jadi tolak 8 di petala kedua ada 8 lagi perlukan. Jadi isikan lagi di petala ketiga. Maksimum pun 8. Isi lagi lah. Itu syarat dia. Tidak boleh kamu terus letak 18 biji, terus ini nukleus, terus semua isi 18 biji. 18. Salah lah. Dia ada petala-petala dia. Dia ada pembahagian dia lah. Jadi petala pertama maksimum 2, petala kedua maksimum 8, petala ketiga pun maksimum 8. Petala keempat, kita tengok. Jadi syarat dia untuk ikut struktur ni. Nombor proton 1 hingga 20. Jadi kamu tengoklah dalam jadual berkala. Ini 18 kan. Bermaksud dia masih memenuhi syarat yang ini. Sebab ini untuk mengikut syarat yang ini, petala pertama 2, petala kedua 8, petala ketiga 8. Ni, nombor proton 1 hingga 20. Ini baru 18. Jadi maksudnya maksimum sampai nombor proton dia, bilangan proton dia 20. Menggunakan ni syarat. Petala pertama 2, petala kedua 8, petala ketiga 8 elektron maksimum. Itu susunan dia. Betul. Sebagai contoh, nombor proton aluminium ialah 13. Jadi, kamu sudah tahu tadi, 13 masih lagi dalam lingkungan tadi tu kan? Masih dalam lingkungan 1 hingga 20 proton. Jadi syarat dia masih sama. Petala pertama 2 elektron, petala kedua 8 elektron, petala ketiga 8 elektron. Jadi sekarang bermaksud dalam kes ini 2, 8, petala kedua baru 10. Jadi dia mau 13 kan. Jadi petala ketiga 3 lah. Maksimum dia boleh sampai 8. Jadi sekarang kita cuma mencukupkan dia 13 elektron. Jadi ini susunan dia 2, 8, 3. Jadi ini menunjukkan atom aluminium mempunyai 13 elektron. Elektron bagi atom aluminium disusun dengan 2 elektron diisi pada petala pertama. Syarat yang kita tengok tadi, yang sebelum tadi ini. Petala pertama 2. Kemudian petala kedua diisi dengan 8 elektron dan petala ketiga kita isikan dengan 3. Maksimum dia boleh sampai 8. Tapi kita cuma perlukan 13 elektron saja keseluruhan untuk atom aluminium tersebut. Jadi kita letakkan 3 sajalah. Susunan elektron bagi atom aluminium boleh tulis seperti berikut. Cara penulisan dia 2.8.3. Cara penulisan dia lah. Bilangan elektron valence. Elektron valence ni bermaksud elektron yang berada di petala terluar, yang paling luar sekali. Dalam kes ini, petala ketiga lah yang paling luar. Ini nukleus, petala pertama,
petala kedua dan petala ketiga dan petala langit. Petala langit belum lagi lah, baru sampai petala 3. Okey. Jadi petala ketiga inilah adalah petala yang paling terluar sekali dan dipanggil sebagai balance. Elektron balance lah. Elektron balance ialah elektron yang berada pada petala paling luar. Itu elektron balance. Okey. Bila disebut elektron balance, elektron yang berada pada petala terakhir ataupun petala yang paling luar sekali. Itu dia. Okey. Settle. Petala terluar yang diisi dengan elektron merupakan petala valence. Itu nama dia. Petala terluar yang diisi dengan elektron merupakan petala valence. Elektron pada petala valence dikenali sebagai elektron valence. Sifat kimia suatu unsur bergantung kepada bilangan elektron valence pada atom. Sifat kimia suatu unsur bergantung kepada bilangan elektron valence pada atom. Sifat kimia ni dia bergantung kepada jumlah elektron yang berada di petala terluar tadi tu. Berapa banyak. Unsur yang mempunyai bilangan elektron valence yang sama mempunyai sifat kimia yang sama. Maksudnya, contohlah unsur natrium. Okay. Ya, bilangan elektron valence dia ada 3 biji di luar, contohlah. Kemudian unsur aluminium pun sama, elektron valence dia ada 3 biji elektron valence di petala terluar. Jadi bermaksud kedua-dua unsur ni mempunyai sifat kimia yang sama. Okay. Okay. Tiga. Okay, raja susunan elektron menunjukkan nukleus susunan dan susunan elektron bagi satu atom. Contohnya raja susunan elektron untuk atom aluminium seperti raja 2.3. Inilah aluminium. 2, tadi 2, 8 dan 3. Ini susunan dia. Macam mana kamu mau lukis dia nanti. Okay. 2, 8, 3. Inilah. Bermaksud dia mesti ada 3 petala. 1, 2, 3. Yang tengah-tengah ni dia adalah nukleus. Adalah aluminium. Ya, itu cara melukis struktur susunan atom. Okey, selesai. Okey, raja struktur atom menunjukkan bilangan proton dan neutron dalam nukleus serta susunan elektron bagi suatu atom. Sebagai contoh, raja struktur atom bagi aluminium seperti raja 2.4. Ini tadi secara umum kan dia tulis sini aluminium sahaja, aluminium. Yang ini dia lebih detail lagi, dia letak lagi dia punya bilangan proton dan neutron. Okay, di mana mau dapat ni? Daripada jadual berkala. Okay. Jadual berkala tu apa ni, aluminium kan? Aluminium. Okay. Proton dia 13. Okay. Nukleon dia 27. Di mana dapat 27? Inilah 14 campur 13. Jadi dalam nukleus, dia bukannya nukleon dia minta di sini. Bukannya nukleon, dia di dalam nukleus itu adalah neutron. Jadi macam mana dapat neutron? Nukleon tolak proton. Jadi 27 dari 13, jadi 14. Ini lebih detail lah. 14. Jangan kamu minta 27 pula, kalau 27 habislah, salah. Jadi neutron 14. Jadi ini cuma dia punya panduan ataupun rujukan untuk kamu dapatkan dia punya neutron. Sebab ini adalah nombor nukleon, iaitu kamu tahu tadi nombor nukleon hasil tambah proton dan neutron. Jadi dalam nukleus kamu tahu struktur atom, dalam nukleus adanya proton dan neutron, bukannya nukleon tapi neutron. Jadi inilah kalau diminta dengan lebih detail, 13 proton, 14 neutron. Lepas tu ada elektron mengelilingi nukleus. Ikutlah berapa jumlah elektron tu. 13 proton bermaksud 13 elektron. Itu sunnah dia. Okey. Betul. Habis. Itulah untuk setakat ni. Isotop dan penggunaannya next class. Jangan terlampau banyak. Nanti kamu pening. Sikit-sikit. Biar sikit tapi meninggalkan kesan yang kekal dalam otak. Ada soalan? Tidak? Tidak, sir. Okey, alhamdulillah. Faham lah tu kan? Syukur. InsyaAllah, sir. Ini baru sikit ni. Ini baru yang nombor proton 1 hingga 20. Maksudnya 1 hingga 20 jadi syarat-syarat dia petala pertama mesti 2 elektron, petala kedua 8 elektron, petala ketiga 8 elektron maksimum. Akan ada lagi nanti kalau yang nombor proton dia lebih daripada 20.
berapa pula maksimum elektron boleh diisikan di setiap tala. Itu belum lagi lah. Setakat ni sampai situ saja dia bagi kamu punya syllabus. Okay. So that's all for today. Seterusnya nanti next week kita akan masuk isotop. 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 Sikit lagi. Jadi maksudnya minggu depan kita habis bab 2 lah. Kalau boleh kita habis ni tapi janganlah. Okay. So, ada soalan kan? Tidak, sir. Okay lah. So that's all for today. Thank you for your attendance and participation and cooperation. Sama-sama, sir. Okay. So boleh pergi kelas seterusnya lah. Okay. Thank you very much. Assalamualaikum. Salam, sir. Okay.